Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan buat kelas berkenaan tentang basic perkara asas dalam perakaunan. So apa yang ada dalam perakaunan ni saya akan jelaskan dalam ni, dan tujuan kelas ni dibuat adalah untuk bagi siapa yang nak ambil exam berkenaan account dan juga siapa yang mungkin nak ambil exam property dan sebagainya lah. Hari ini tajuk kelas saya adalah berkenaan tentang perkara asas dan juga apakah perbezaan antara syarikat persendirian, perkongsian dan sebahagian. Sebelum saya pergi kepada perbezaan tersebut, saya akan mulakan kelas saya ini dengan apakah perkara-perkara asas yang anda kena tahu dalam akaun. Pertama sekali dalam akaun kita ada beberapa jenis. Dalam akaun kita kena, apa yang kita kena tahu adalah apakah itu debit, apakah itu kredit. Okey, apakah itu debit dan apakah itu kredit? Debit ni adalah benda yang debit, dalam debit kita ada debit dan kredit. Debit ni of course dia macam seolah-olah positif dan kredit adalah negatif. Tapi dalam perakaunan dia ada berbagai-bagai jenis. Kalau dalam situasi kita punya balance sheet ataupun kira-kira, debit ni adalah lebih kepada apabila kita nak merekodkan transaksi. Dan kalau kredit ni pula kita akan merekodkan transaksi secara negatif lah, aliran duit keluar. Jadi tapi kalau kita tengok dalam situasi penyata untung rugi, dia lain sikit. Kalau penyata untung rugi, debit ni aliran duit keluar, tapi kalau dalam duit aliran masuk, dia lebih kepada kredit. Okey, itu berkenaan debit dan kredit. Kenapa kita kena ada kaitan tentang debit dan kredit ni? Sebab kita nak tahu transaksi yang kita rekod tu adalah lengkap ataupun tak. Because dalam setiap transaksi dia mesti ada debit dan mesti ada kredit. Baik. Lepas itu juga saya akan jelaskan dalam akaun ada beberapa jenis yang anda kena tahu dan perkara asas dalam perakaunan. Pertama yang kita ada dalam perakaunan ni adalah kunci kira-kira yang saya sebutkan tadi, kunci kira-kira. Kedua, kita ada penyata untung rugi. Ketiga, kita ada penyata pemilik syarikat. Ketiga, jadi yang ketiga dan keempat adalah penyata aliran tunai. Ini adalah perkara asal yang ada dalam akaun. Kalau mana-mana latihan yang kita buat, mesti ada 4 perkara ni. Okey. Perkara yang pertama saya nak cerita kat sini adalah penyata aliran tunai. Penyata aliran tunai adalah merekodkan transaksi duit yang masuk ketika berlaku pada masa tersebut. Maknanya kita akan rekod ke mana duit masuk, kita akan rekod duit masuk, duit keluar, kita akan rekodkan duit keluar. Ini adalah perkara asas dalam penyata aliran tunai. Okay. Kedua adalah kunci kira-kira. Kunci kira-kira, kita ada kunci kira-kira. Kunci kira-kira ni kita ada 2 perkara yang penting, iaitu kita ada bukan 2 tapi 3. Kita ada asset, kita ada liability dan kita ada modal. Okey. Pertama sekali saya nak jelaskan apakah itu aset. Aset ni adalah perkara yang memberi faedah kepada pemilik syarikat dalam bentuk yang berpanjangan ataupun dalam bentuk singkat. Sebagai contoh, faedah yang diberi adalah seperti rumah. Rumah adalah salah satu aset kepada syarikat yang mana rumah ni ataupun rumah ni akan memberi suatu faedah kepada pejabat pada syarikat pada masa akan datang. Jadi berkaitan dengan rumah ni adalah aset sebab memberikan faedah. Dalam aset ni juga adalah salah satu bentuk yang memberi satu aliran tunai yang positif kepada syarikat. Sebagai contoh,
stok. Stok ni kalau stok ni maknanya kita punya stok barang. Apabila kita jual stok ni, kita akan mendapat duit masuk. Jadi benda ni adalah perkara ini adalah benda yang beri faedah kepada syarikat. Liability pula benda yang lebih kepada komitmen yang syarikat kena ambil disebabkan transaksi syarikat tersebut. Sebagai contoh, kita minta upah, kita minta upah, kita minta orang luar datang syarikat kita membaiki elektrik. Jadi untuk transaksi ini, sebagai contoh, kita rekod transaksi tersebut sebagai hutang. Jadi hutang direkod di dalam kira-kira sebagai perkara negatif sebab kita keluarkan duit. Okey. Dalam kira-kira juga kita ada satu lagi komponen penting, iaitu kalau dia panggil shareholder equity adalah pemilikan syarikat. Berapa saham yang dimiliki, berapa saham yang diletakkan oleh syarikat, berapa keuntungan yang syarikat buat di masa lepas ada direkodkan di dalam shareholder equity, ada pemilik syarikat. Ini shareholder equity lebih kepada menunjukkan berapa sebenarnya kekayaan yang dimiliki oleh pemilik syarikat. Jadi kalau kita tengok dalam perakaunan, apa kalau kita nak tengok sama ada syarikat tersebut memberi prestasi yang baik ataupun tak, kita ada dua benda yang biasa kita tengok. Pertama sekali kita akan tengok dia punya cash dia punya duit, berapa balance dia ada kat bank. Kedua adalah berapa pemilikan keuntungan yang dibuat oleh syarikat tersebut pada masa yang lepas. Jadi macam mana kita tengok keuntungan dimiliki oleh syarikat pada masa yang lepas adalah kita melihat daripada dia punya modal tersebut, iaitu pemilikan lah shareholder equity. Jadi macam mana prestasi syarikat macam mana ni, dan kita boleh tengok daripada shareholder equity ni yang mari kita tahu kalau positif maknanya syarikat ni mempunyai kewangan yang kukuh dan juga dia boleh kita kalau nak minta loan dan sebagainya lebih senang berbanding kalau kita buat secara pemilik. Kalau negatif lah maknanya dia tak ada keuntungan yang akan datang. Jadi dari segi transaksi bisnes tu adalah lebih selamat kalau kita tengok dia punya pemilikan syarikat ni dalam kedudukan negatif lah. Okey. Sekarang selain pada itu juga saya nak jelaskan kepada anda semua berkenaan tentang penyata lanjutan tadi. Penyata ontologi. Penyata ontologi ni apa yang berlaku adalah merekodkan transaksi yang berlaku pada tahun kewangan. Apakah tahun kewangan? Tahun kewangan ni biasanya kita akan pilih selama 12 bulan. Biasanya kalau untuk pertama kali mungkin kita boleh rekod lebih pada 12 bulan. Contohnya tahun pertama mungkin 12 bulan dan sebagainya. Tapi untuk tahun seterusnya, syarikat hanya dibenarkan untuk merekodkan prestasi kewangan mereka selama 12 bulan. Jadi daripada prestasi kewangan penyatu ontologi, kita boleh tengok prestasi syarikat tersebut dalam masa tahun kewangan dia. Tahun kewangannya tak semestinya bermula daripada 1 Januari nak habis pada 31 Abril 12. Dia boleh berlaku daripada 1 Jun dan habis tahun kewangannya 31 Mei. Dia bergantung pada syarikat. Mana syarikat dia boleh pilih dan biasanya dia mungkin berdekatan bila syarikat itu ditemukan. Jadi dia bergantung pada strategi syarikat sama ada bila dia nak buat tahun kewangan dia tak kisah. Jadi dalam penyata ontologi ni kita akan tahu prestasi kewangan tersebut dalam masa setahun. Dalam masa setahun adakah syarikat tersebut melakukan prestasinya bagus ataupun tidak, bergantung pada penyata ontologi pada tahun tersebut. Okey, dalam penyata ontologi ni kita boleh lihat apa dia punya jualan yang dibuat dan berapa yang keluarkan, perbelanjaan yang dia keluarkan untuk mendapatkan hasil jualan tersebut. Jadi dekat sini kita boleh lihat, okey, kalau berbalik pada
berapa jualan tersebut boleh sama ada jualan dalam bentuk tunai atau jualan dalam bentuk hutang. Dan apa-apa jualan kita akan rekod semuanya dalam nyata ekonomi. Sama juga dengan kos, sama ada kita beli barang ataupun kita minta perkhidmatan secara hutang, semuanya melalui hutang. Jadi dekat sini duit keluar ke ataupun tak keluar, kita hutang dulu, kita akan rekodkan dalam. Okay, sebagai contoh kita beli barang. Ada soalan boleh tanyalah. Okey, kalau contoh kalau kita beli barang dari segi contohnya kita beli barang secara hutang di kedai hardware. Jadi bila kita beli barang secara hutang, kita masih rekod hutang tersebut di dalam penyata untung rugi. Berbanding pada penyata aliran tunai, kita akan rekod bila mana transaksi tersebut berlaku bila duit keluar dan masuk. Tapi kalau penyata untung bila duit, sama ada duit keluar ke tak keluar pun, kita akan rekod bila mana transaksi tersebut lengkap pada masa itu. Sebagai contoh lengkap ni saya masukkan adalah apabila perkhidmatan itu telah tamat. Contohnya pergi membaiki basikal. Bila basikal kita sudah dibaiki, maka transaksi itu adalah tamat. Ataupun bila kita beli barang dekat Lazada, Lazada hantar ke rumah kita, sampai kat rumah kita, maka transaksi tersebut adalah tamat. Jadi apabila transaksi tersebut tamat, sama ada kita bayar ataupun belum, kita mesti merekodkan transaksi tersebut sama ada dalam bentuk jualan ataupun dalam bentuk kos perbelanjaan. Itu berkenaan tentang penyata. Berbalik kepada penyata aliran tunai tadi, macam saya sebut, penyata aliran tunai apabila hanya bila keluar dan masuk. Kalau tak ada duit keluar dan masuk, maknanya tak ada lah transaksi dalam penyata aliran tunai. Jadi penyata aliran tunai ni penting untuk kita lihat sama ada perniagaan tersebut bagus ataupun tidak juga. Macam saya sebutkan tadi, dua elemen penting yang menentukan sama ada syarikat tersebut bagus ataupun tidak adalah penyata aliran tunai dan dia punya sejarah pemilikan syarikat tersebut. Dalam bentuk cash tadi, kita boleh lihat transaksi dalam penyata aliran tunai. Tak semestinya duit banyak, penyata aliran duit syarikat itu bagus. Sometimes kita kena tengok juga kemungkinan duit banyak disebabkan dia ambil hutang. Dia banyak hutang dengan. Jadi kita boleh lihat dia punya penyata aliran tunai sama ada berapa lamakah jualan yang dia ambil, berapa lamakah duit yang dia boleh collect selepas jualan dibuat. Sebagai contoh, saya menjual barang, daripada tempoh saya hantar barang tu lengkapnya transaksi itu, kepada tempoh saya collect duit itu berapa hari dah. Adakah kita ambil 30 hari, adakah kita ambil masa 60 hari, itu adalah dalam penyata aliran tunai kita boleh nampak dalam transaksi tersebut. Okey. Sekarang saya nak jelaskan, itu perkara asas tentang syarikat. Sekarang saya nak jelaskan tentang yang saya sebutkan tadi adalah perbezaan antara syarikat persendirian, syarikat perkongsian dan syarikat senambahan. Untuk ketiga-tiga ni ada perbezaannya tersendiri dan ada kelebihan dan ada kekurangan sendiri. Pertama sekali saya nak ceritakan untuk perbezaan dari segi pemilikan. Pemilikan untuk syarikat persendirian, kalau kita tengok sendiri, persendirian maksudnya sendirilah. Sendiri maknanya pemilikan hanya dimiliki oleh seorang. Dan untuk perkongsian, biasanya perkongsian ni boleh dikategorikan sebagai 2 orang, 3 orang. Tapi dia tak boleh ramai, kalau tak silap saya, mungkin maksimum 20 orang. Dia tak boleh ramai untuk perkongsian ni. Untuk syarikat pula, dia boleh seorang dan dia boleh bentuk beramai-ramai. Tapi apa bezanya syarikat berbanding yang tadi? Syarikat ni apabila kita wujudkan syarikat, kita telah menggantikan diri kita dengan entiti lain. Maknanya syarikat ni adalah seolah-olah adalah entiti yang wujud menggantikan kita. Itu adalah beza syarikat dengan persendirian dan perkongsian. Yang mana perkongsian dengan persendirian ni dimiliki oleh kita sendiri,
tetapi dalam bentuk maknanya apa-apa berlaku entiti itu adalah kita, tetapi bentuk syarikat wujudkan entiti lain untuk berurusan dengan yang lain. Kedua, dari segi pinjaman. Pinjaman perbezaan antara perkongsian, persendirian dan senahan adalah berbeza. Untuk pinjaman kewangan, biasanya syarikat persendirian dan perkongsian, bank dia akan tengok prestasi kewangan individu tersebut. Sebagai contoh, saya ambil hutang untuk membeli rumah untuk di bawah syarikat persendirian dan syarikat perkongsian. Apa yang berlaku, bank dia tak akan tengok kewangan syarikat persendirian dan perkongsian, tetapi biasanya bank dia akan tengok prestasi kewangan pemilik tersebut. Dia akan tengok berapa income yang pemilik dapat daripada syarikat persendirian dan pendapatan lain-lain, dan berapa perbelanjaan yang pemilik itu buat. Contohnya pemilik itu sudah ada pinjaman kereta, pinjaman persendirian. Jadi untuk membeli rumah, bank akan tengok berapakah komitmen bulanan yang dikeluarkan oleh pemilik. Contohnya lah, dia akan tengok sama ada pemilik ni mampu ataupun tidak menghadapi bayaran bulan akan datang, komitmen apabila selepas dia beli. Berbanding dengan syarikat persendirian ni lain. Syarikat persendirian ni lebih kepada dia akan tengok penyata aliran tunai syarikat tersebut. Macam saya sebutkan tadi, penyata aliran tunai tadi adalah penyata aliran tunai yang menunjukkan prestasi kewangan juga. Ada dua benda yang penting macam saya sebut tadi, penyata aliran tunai dan juga penyata aliran tunai. So bila kita syarikat contoh macam saya sebut tadi, beli rumah, apabila syarikat memohon membeli rumah, bank dia akan tengok prestasi syarikat tu sendiri. Dia tak akan tengok pemilik tu, sama ada tu pemilik tu kaya ataupun tak, dia tak akan minta. Tapi apa yang berlaku, pihak bank dia akan tengok peminjam sama ada duit, maknanya penyata aliran tunai dalam syarikat tersebut adalah kukuh ataupun tak. Dia akan tengok kunci kira sama ada dia ada cash yang cukup atau tak untuk bayar loan, dan dia akan tengok berapa keuntungan yang dibuat oleh syarikat tersebut pada masa yang lepas. Jadi ini semua adalah benda yang dilihat oleh bank dari segi pinjaman. Jadi berbeza macam saya sebutkan tadi, kalau pinjaman oleh pihak individu dan pihak untuk syarikat individu dan perkongsian, dia akan tengok pada owner, tetapi secara berhad dia akan tengok pada syarikat, bukan pada owner. Jadi kalau kita tengok, sebab tu saya sebutkan pada awal tadi, bila kita wujudkan syarikat ni merupakan entiti yang berlainan diwujudkan. Sebab apa bank dia tak tengok pada pemilik? Sebab untuk senarai bahan, apa-apa berlaku, apa-apa saman yang dikeluarkan, apa-apa bankruptcy yang dibuat oleh pihak bank hanya boleh mengenakan tindakan tersebut kepada syarikat. Maknanya apa-apa berlaku, syarikat tu akan disolvensikan. Maknanya syarikat tu tutup disebabkan dia tak mampu nak bayar hutang. Jadi pemilik adalah selamat sebab pemilik dah wujudkan syarikat sebagai entiti yang menggantikan pemilik tersebut. Berbanding pada syarikat individu dan perkongsian, apa pun berlaku dalam segi komitmen bayaran bulanan, sekiranya pemilik tak mampu membayar hutang, apa-apa berlaku, pemilik tersebut akan boleh nampak ke? Okey. Line tak stable sikit. Okay. Sambung balik. Tadi terputus lah. Okey. Sambung balik yang tadi. Okey, berkenaan tentang perbezaan yang seterusnya antara syarikat persendirian dan juga perkongsian. Okey, perbezaan seterusnya adalah dari segi tindakan undang-undang yang saya sebutkan tadi, tindakan undang-undang yang mana syarikat
dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak bank atau mana-mana tindakan ke atas syarikat, tetapi kalau untuk persendirian dia akan kenakan kepada pihak persendirian. Tapi untuk inline revenue dia lain sikit. Untuk inline revenue, kalau untuk lembaga hasil ni dia agak lebih tricky sikit dia, sebab lembaga hasil ni kadang-kadang dia boleh kenakan tindakan kepada director. Dia lebih pada director lah. Kalau syarikat tu kecil, biasanya director ni dilantik dari pemilik syarikat. Jadi apa-apa pemilikan undang-undang ni hanya boleh efek pada pemilik syarikat sekiranya pemilik syarikat tersebut adalah director. Tetapi kalau bukan director, dia tak ada kesan apa-apalah kepada pemilik syarikat. Okey, perbezaan yang seterusnya berkenaan tentang apa daripada persendirian, perkongsian dan sindang adalah dari sudut apa-apa berlaku kepada owner. Contohnya, pemilik syarikat meninggal dunia. Pemilik syarikat meninggal dunia sekiranya untuk syarikat persendirian, kalau pemilik syarikat meninggal dunia, syarikat tersebut secara automatik ditutup. Sebab syarikat persendirian ni dia pemilik dia, hanya dia, dan dia tak boleh pindah milik kepada orang lain sebabkan syarikat persendirian ni didaftar ke atas nama individu tersebut. Sama juga perkongsian, kebiasaannya kalau pemilik meninggal dunia, perkongsian tersebut sekiranya diberitahu kepada SSM dan sebagainya, syarikat perkongsian tersebut perlu ditutup dan dibuka kembali dalam bentuk perniagaan perkongsian yang berlainan. Berbanding pada syarikat persendirian had tadi, sekiranya pemilik tersebut meninggal dunia, dia boleh dipindah milik kepada orang lain, sama ada anak beranak ataupun tak kisah siapa yang tak ada kaitan pun dia boleh pindahkan dalam bentuk sama ada dijual saham tersebut kepada orang lain ataupun dia boleh sedekah ataupun dia boleh wasiatkan kepada orang lain. Jadi dalam syarikat ni tetap wujud, sebab macam saya sebutkan tadi, syarikat ni adalah yang berlainan daripada pemilik. Jadi kalau berlaku pada pemilik sekalipun, syarikat tu tetap akan wujud juga walau macam mana sekalipun. Selepas tu juga perbezaan yang lain tentang syarikat, perkongsian dan persendirian adalah dari sudut compliant, dari sudut administrative, dari sudut recording. Maksudnya dari segi inilah rekod. Okay. Untuk rekod tahunan untuk syarikat persendirian dan perkongsian, secara umum rekod tahunan dia perlu rekod, tapi mereka tak perlu diaudit. Pertama sekali dia tak perlu diaudit. Tak perlu diaudit sebab dia tak ada ni. Maksudnya so, dia tak perlu diaudit sebab dia tak ada requirement untuk mereka audit. Okey, untuk persendirian, maknanya apabila kita hantar kita punya penyata kewangan dan sebagainya, dia tak perlu diaudit. Jadi itu adalah pertama, berbanding dengan persendirian perlu diaudit oleh jabatan luar, segala dokumentasi sebagainya perlu dihantar mengikut undang-undang. Maknanya selepas 6 bulan tutupnya berakhirnya tahun kewangan, syarikat tersebut perlu menghantar penyata kewangan dia kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Berbanding pada individu dia tak ada undang-undang yang khusus untuk merekod penyata kewangan dia. Baik, selepas tu juga dari segi cukai. Cukai pun sama juga. Cukai kalau syarikat persendirian dan sebagainya, cukai dia akan dikenakan kepada individu pemilik. Bila kita hantar penyata cukai kita, penyata cukai tersebut akan maknanya bila kita isi borang cukai, kita akan isi dalam kolom pemilik tersebut. Okey, kalau kita tengok dalam borang cukai, kita ada satu kolom yang berkaitan tentang pendapatan daripada perniagaan. Jadi yang kita kena isi untuk bagi kategori syarikat persendirian dan perkongsian. Tetapi kalau untuk syarikat persendirian bahan,
dia bukannya difailkan atas nama pemilik, tetapi dia akan difailkan atas nama entiti tersebut. Contohnya macam entiti yang saya sebutkan tadi, namakan ABC. Jadi ABC inilah kita akan letak dalam cukai, dalam penyata cukai, dalam fail cukai. Jadi apa-apa pendapatan tahunan tersebut hanya atas entiti. Dia tak akan pergi tengok berapa duit yang dia dapat, income yang dia dapat, tetapi dia hanya memfokuskan kepada berapa pendapatan yang diperoleh oleh syarikat tersebut. Okay. Itu berkenaan dari segi sudut compliance, dari segi sudut administratif. So itu perbezaan antara ketiga kategori. Okey. Setakat ni ada apa-apa soalan boleh tanya saya terus, boleh sampuk ya. Saya boleh jawab teruslah. Okay. Lepas tu juga dari segi yang lain-lain tu macam kos tahunan macam bila mana saya sebutkan administratif tak banyak, jadi kos tahunan tu untuk syarikat persendirian dan kepolisian ni tak banyak berbanding dengan syarikat. Syarikat ni banyaklah kita kena bayar audit luaran. Kadang-kadang kita engage dengan tax consultant untuk hantar kita punya penyata cukai. Banyak kos-kos yang kita kena. Itu adalah inilah. Okey, dari sudut lain, poin lain yang kita boleh jelaskan adalah liability. Tadi saya sebutkan berkenaan tentang MAC. Itu juga liability kalau mana syarikat persendirian perkongsian yang lain-lain. Kalau syarikat tu berhutang dengan contohnya pihak ketiga tersebut boleh menyaman pemilik syarikat tersebut. Contohnya macam kita pinjam dekat syarikat hardware tadi. Syarikat hardware tu boleh mengambil tindakan undang-undang sekiranya pemilik syarikat tersebut, syarikat persendirian dan perkongsian ni tak bayar. Tetapi kalau sendirian Berhad, kalau syarikat tu tak bayar, pemilik hardware tu tak boleh saman pemilik. Dia hanya boleh saman pada syarikat tersebut. Okay, itu beza antara untuk dari segi tindakan, dari segi liability hutang kita. Okey, yang lain saya rasa banyaklah poin untuk kita bezakan antara ketiga kategori ni. Saya cuba cari sikitlah selain pada tu kalau ada apa-apa yang beza lagi. Tapi secara usulnya itu adalah benda yang kita kena tahu perbezaan antara syarikat persendirian, perkongsian dan milikan tunggal. Kalau ada soalan ataupun teringat soalan-soalan tahun lepas, boleh saran kat sini, saya boleh jelaskan lah. Kalau tak ada, kalau tak ada tak apa, saya teruskan lagi. Okey. Macam minggu lepas, kalau boleh rujuk pada WhatsApp minggu lepas, saya ada tunjukkan contoh-contoh macam mana syarikat, macam mana saya ada tunjuk macam mana contoh penyata aliran tunai, penyata untung rugi dan penyata ni kunci kira-kira. Okey. Mungkin saya boleh bagi contoh lah beberapa transaksi yang kita boleh rekod untuk apakah rekod dia untuk inilah dalam penyata kewangan tersebut. Okey, sebagai contoh macam saya sebut, kalau kita ambil hutang dengan syarikat basikal. Kita ada hutang, kita hantar basikal untuk repair dan kita berhutang dengan syarikat tersebut. Ada dua, macam saya sebutkan tadi, setiap transaksi kita kena rekod debit dan kredit. Dekat mana yang debit dia, kat mana yang dekat kredit. Okay, bila kita pergi ke kedai untuk membaiki basikal, itu adalah perbelanjaan syarikat. Jadi apabila perbelanjaan syarikat, apa yang macam saya sebutkan tadi, kalau berkaitan perbelanjaan syarikat, dia mesti kita rekod dalam penyata untung rugi. Dan bila kita rekod dalam penyata untung rugi ni, kat mana kita nak rekod? Macam saya sebutkan tadi, perbelanjaan mesti debit dan jualan mesti kredit. Untuk kes ni, bila kita hantar
pastikan untuk baiki dekat dekat kedai marketing tadi. Jadi ini adalah pembelanjaan dan kita kena rekod ni sebagai debit. Okey, debit. Jadi kat mana kredit dia? Okey, bila kita cari balik kat mana kredit, kita tengok okey, kredit sebab dia hutang. Kita berhutang dengan syarikat marketing ni. Jadi apabila hutang, dia tak ada dalam penyata untung rugi. Sebab untung rugi ni dia lebih kepada transaksi berlaku. Dan kita pergi kepada kunci kira-kira. Kat kunci kira-kira, kita ada aset, kita ada liability, kita ada pemilik syarikat itu, shareholder equity. Jadi kat mana lebih sesuai kategori adalah ianya dekat liability. Liability maknanya kita rekod sebagai hutang. Apabila berlaku transaksi dekat liability, macam saya sebutkan tadi, asset debit, liability kredit, shareholder equity pun kredit. Jadi bila transaksi ini kita rekod sebagai kredit dalam dia punya kunci kira-kira ataupun balance sheet kita. Okey, itu adalah contoh pertama. Contoh kedua, kita buat jualan, kita jual rumah, kita tolong orang jual rumah dan kita rekod sebagai commission. Daripada jual rumah tu, contohnya kita rekod 3% daripada harga jualan RM500,000 tu sebagai commission. Jadi berapa 3% daripada RM500,000 ni? Kalau tak silap saya, 3% RM15,000. So RM15,000 adalah komisen kepada syarikat. Jadi macam mana kita nak rekod komisen kepada syarikat tersebut? Pertama sekali kita tengok, okey, ini adalah dalam bentuk jualan. Jadi jualan, kita akan pergi kepada akaun untung rugi. Akaun untung rugi, jadi kita akaun untung rugi. Kat mana akaun untung rugi? Kita tengok. Sebabkan ini jualan, macam saya sebutkan tadi, jualan mesti kredit, perbelanjaan debit. Jadi sebabkan ini adalah jualan kita, komisen kita, jadi RM15,000 kita rekod sebagai jualan, sebagai jualan lah, sebagai kredit. Okey, bila kita ada rekod kredit, kat mana debit yang kita kena rekod? Okey, kita bagi pula dekat kunci kira-kira tadi, iaitu balance sheet tadi. Okey, kita akan tengok dekat balance sheet kat mana kita boleh rekod. Jadi dalam balance sheet tu, kalau kita boleh tengok contoh yang saya bagi dalam masa depan tu, iaitu dekat dalam sama ada kita rekod dalam cash. Kalau transaksi tersebut bila kita buat complete je, kita terus dapat check daripada pemilik rumah dan kita terus rekod sebagai debit dekat kita punya cash in bank. Sebabkan biasalah check ni kita akan masuk dalam bank. Tapi kalau tuan rumah bagi dia bentuk cash, kita akan tulis cash in hand. Jadi kita akan debit cash in hand. Tetapi kalau kita beri hutang kepada pemilik rumah tersebut, jadi kita akan rekod sebagai penghutang. Maknanya orang tu hutang dengan kita. Dalam kategori ini penghutang, jadi dia akan hutang dengan kita dan rekod sebagai RM15,000. Pemilik rumah berhutang dengan kita. Okey. Berbalik kepada kalau pembayaran secara cek ataupun cash tadi, apabila berlakunya bila kita rekod transaksi dalam kategori cash, dalam kategori tunai di bank ataupun tunai di tangan, kita secara automatiknya kita kena pergi satu tempat lagi yang kita kena rekod adalah di penyata aliran tunai. Yang mana duit masuk RM15,000 kita akan rekod sebagai duit masuk RM15,000. Ataupun kalau duit masuk hari akan datang, pada 30 hari akan datang itulah kita rekod sebagai duit masuk dalam kita punya penyata aliran tunai. Okey. Ada soalan lagi kalau ni? Okay, kalau tak ada, itulah kalau ada soalan, kalau ada soalan-soalan tahun lepas, saya minta saya share sebab saya sebenarnya tak ada syllabus untuk kelas ni, jadi saya tak tahu apakah skop yang
diajar lah oleh dia skop yang dimasukkan untuk soalan exam. Okey, mungkin yang saya boleh jelaskan kat sini. Okey, kalau tengok berbalik pada kunci kira-kira tadi, balance sheet tadi, kalau kita tengok dalam ni ada macam-macam. Kalau kita beli rumah semua, kita akan rekod dalam aset lah. Okey, contoh yang seterusnya saya boleh bagi kat sini adalah contoh kita beli rumah untuk syarikat. Kita beli rumah ataupun kita beli office lah, bukan rumah, kita beli office untuk syarikat kita beroperasi. Jadi apabila kita beli office, secara automatiknya office tersebut adalah dimiliki oleh syarikat. Jadi bila kita beli rumah, ada dua perkara berlaku, sama ada kita beli dalam bentuk dalam bentuk hutang ataupun dalam bentuk cash. Okey, contoh pertama, kalau kita beli rumah dalam bentuk hutang. Jadi macam mana kita nak rekod transaksi ni adalah pertama sekali, bila kita beli rumah ini, okey, kita kena tengok rumah bila dalam satu perbelanjaan, kita kena tengok betul-betul perbelanjaan tersebut adakah perbelanjaan dalam bentuk one off, yang mana contoh macam saya cakap lah, kita hantar repair basikal, lepas hantar repair basikal itu je lah, sekali je lah. Ataupun bila kita beli rumah, beli office, adakah memberi faedah pada pemilik tersebut untuk masa akan datang. Jadi bila kita tengok balik, bila kita beli pejabat, maknanya masuk dalam bentuk jangka panjang, dia memang boleh memberi faedah. Jadi instead of kita rekod dekat dalam kita punya penyata untung rugi, kita rekod benda ni dalam kita punya aset. Sebab aset ni maksudnya benda yang boleh memberi faedah pada syarikat pada masa akan datang. Kalau perbelanjaan macam saya sebutlah, kita petrol. Petrol tu memang ini, tapi biasanya sekejap je, tak boleh jangka masa panjang. Jadi disebabkan boleh memberi faedah pada jangka masa panjang, jadi kita rekod pembelian office dalam kita punya aset. Macam mana kita nak rekod? Kita akan rekod sebagai debit atau positif dekat aset. Dan kat mana lagi transaksi yang berlaku? Okey, bila kita ada debit, kat mana kita nak kredit? Kalau kita beli secara hutang, kita akan tengok okey, kreditnya kita berhutang dengan siapa? Kita berhutang dengan pemilik pejabat tersebut, pemilik lama. Okey. Dia tricky sikit. Biasanya kalau kita beli pejabat ni, kita tak boleh hutang dengan ni. Biasanya kita akan ambil hutang dengan bank supaya bank bayar dekat pemilik rumah, pemilik pejabat tersebut. Jadi dua transaksi berlaku. Transaksi pertama, kita rekod sebagai aset duit masuk. Transaksi kedua, kita rekod sebagai hutang kita kepada pemilik rumah. Dan selepas rekod pemilik hutang kita pada pemilik rumah, kita juga akan rekod berapa, okey, kita akan rekod juga berapa kita hutang dengan bank pula selepas tu. Jadi sebabkan bank yang tolong bayar, jadi kita akan rekod dalam transaksi kita punya kunci kira-kira sebagai hutang kepada bank, borrowing lah. Itu transaksi yang pertama. Itu yang transaksi kedua lah. Yang pertama ni kita hutang ni, lepas tu kita hutang ni kita bayar pula dekat pemilik tu melalui duit bank bayar kat kita lah. Maknanya bank akan bagi cash. Okey, kita akan rekod duit masuk dulu dan juga kita akan rekod duit keluar. Bila mana duit masuk, kita akan rekod sebagai positif, iaitu debit. Bila mana duit keluar, kita akan rekod sebagai kredit. Okay, saya lupa tadi yang sebut berkenaan tentang balance kunci kira-kira. Kunci kira-kira, kalau bertambahnya aset, kita akan rekod sebagai debit. Kalau berkurangnya aset, kita akan rekod sebagai kredit. Okey, untuk liability pula terbalik pada aset tadi.
Kalau bertambahnya bertambahnya liability, maknanya kita akan kredit. Tetapi kalau kurangnya liability, kita akan debit. Okey. Untuk equity pun sama, dia terbalik pada aset. Sekiranya bertambahnya equity syarikat tersebut, maknanya bertambahnya keuntungan syarikat tersebut jualan, kita akan rekod sebagai kredit. Sebab tu saya sebut tadi penyata untung rugi tadi. Kalau jualan kita akan rekod kredit, kalau belanja kita rekod debit. Maknanya kalau kurangnya equity pemilik syarikat tersebut, maknanya kita akan rekod benda tersebut sebagai kredit. Ini adalah antara contoh-contoh transaksi yang saya kongsikan hari ini. Kalau ada soalan boleh tanya teruslah. At least kita boleh berbincang. Sebab apa yang saya discuss hari ini adalah lebih kepada apa yang kita bincangkan pada minggu lepas lah, iaitu tentang konsep perbezaan tadilah, yang asas, yang kedua konsep. Kalau tak ada soalan, nanti saya tak tahu kalau saya boleh jumpa soalan-soalan. Saya takut soalan-soalan yang ada dekat dalam internet ni lebih kepada atau tahap dia sama ada lebih senang atau complicated, tapi saya boleh cari untuk kelas yang akan datang lah. Saya boleh cari, kalau tak ada juga soalan, saya boleh cari dan macam mana kita nak buat kira-kira macam mana kita nak buat penyata untung rugi dan macam mana kita nak rekod penyata aliran tunai. Ini semua saya akan share lah untuk kelas yang akan datang. Kalau tak ada soalan yang lepas lah. Kalau ada soalan yang lepas lagi senang sebab setiap soalan tu saya boleh jelaskan dari segi sebab mungkin ada soalan dalam bentuk esei dan cara tulisan, saya boleh terus jawab lah. Okey, Abang Azmi dengan Cik Zaid ada ni ke? Ada soalan apa-apa ke untuk hari ni? Tak ada. Itu pun dah banyak input dah. Sebab kita orang kosong, background kosong account ni. Okey, boleh. Saya hari ni saya tak yang apa nama ni? Yang ni kita dah banyak input hari ni. Minggu depan kita jenis-jenis account tak akru, bukan tak akru, itu pun markah yang nak 50 markah itu. Mana ni? Ni bos, apa yang ni record lah. Record. Record Yang ni ada record kan. Nanti kongsi record dalam WhatsApp. Saya tengok record lah ni. Mana kalau kita nak tengok balik, nak dengar balik record ni, nak tengok balik, so kita masuk dalam Zoom juga ke macam mana? Dia punya library kat mana? Saya pun tak pasti. Udanglah. First time saya record ni. Saya dia Skype, dia ada Webex, dia ada Zoom. Itu pula. Sebab mana yang terbaik lah kita daftar. Sebab hari ni dia punya siaran kurang jelas sikit. Dia ada putus-putus, sangkut-sangkut. Okey. Putus-putus. Macam sangkut-sangkut. Tapi apa yang Sukri rakam rasanya lancar. Ya tu. Kita kok ini. Pun dah cukup banyak tu. Yalah, internet tak stable sikit. Saya ni sikit lah. Ya, tapi mungkin yang yang rakam tu okey kot. Record tu okey kot. Saya berharap. Biasanya kalau tak tahu rekod ni dia ikut internet ke ataupun kalau tak ikut internet takut ke tak clear. Saya tengok dulu, kalau okey saya forward lah terus. Takut kalau tak jelas nanti kena buat balik lah kot. Kita mula. Kita mula Okay. kali ni, kalau kita rasa berkesan, kita dah happy lah. Kita dah tahu dah kalau nak buat macam mana. Satu kalau boleh inilah, mungkin kalau ada topik-topik yang boleh bincangkan, boleh
Kalau tak ada soalan pun boleh boleh text dalam WhatsApp tu. Nanti saya boleh jelaskan lah dalam kelas akan datang. Macam contoh yang saya dapat idea minggu lepas kan, yang perbezaan tu. Hello? Okay. Tak apa, kalau ni lah, kalau ada topik-topik yang menarik ke apa ke boleh share. Kita boleh jelaskan kelas akan datang. Okey. Terima kasih Okey, banyak. terima kasih. Okey. Gitu je. Okey. Okey. Okey, terima kasih. Okey, assalamualaikum. Um,